Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, so hari ini kita akan sambung tentang subtopik 2.3 iaitu saling bersandaran ataupun interaksi di antara organisma dan organisma lain di dalam persekitaran lah. Kita akan tengok di dalam ekosistem kita ni ada pelbagai organisma dan kita akan tengok apakah interaksi di antara mereka. Okey. Okey. Saling bersandaran, interdependent. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu maksud habitat. Okey, habitat. Habitat ialah tempat tinggal ataupun persekitaran sesuatu organisma. Okey. Habitat laut, habitat darat, habitat tanah tinggi dan sebagainya. So itu kita sebut sebagai habitat lah. Habitat ialah persekitaran ataupun tempat tinggal. Okey, spesies. Spesies ialah bila satu kumpulan organisma ni dia ada ciri-ciri yang serupa. Di mana di kalangan organisma ini dia boleh membiak dan menghasilkan anak. So itu kita akan sebut sebagai spesies lah. Sebagai contoh spesies kucing hutan, spesies lalat, spesies pepatung dan sebagainya. Okay. So dia ada ciri-ciri yang serupa, dia boleh membiak dan menghasilkan anak. So kita akan golongkan dia dalam satu spesies. Sebab tu kita panggil spesies. Okay. Satu spesies. Okay, populasi pula. Okay, dia adalah organisma yang sama. Yang spesies tadi tu dia banyak-banyak kan. Dan dia hidup dalam habitat yang sama. Contoh kalau kita kata kita ambil kawasan 1 meter persegi. Di dalam 1 meter persegi tu ada dalam 15 ekor lalat. So kita boleh panggil tempat tu, kita boleh nyatakan bahawa dekat sini ada populasi lalat. Okay. Di sini ada populasi lalat. Populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies yang tadi tu. Okay. Dan hidup dalam habitat yang sama. Okay. Kita panggil dia populasi. Populasi lalat di Kampung Johor Jaya sebagai contoh lah. Okay. Kita pergi lagi besar iaitu komuniti. Komuniti ialah bila beberapa populasi yang berbeza hidup bersama dalam satu habitat dan mereka saling berinteraksi. Sebagai contoh kita ambil kolam lah. Okay. Di situ ada katak, ada spesies katak, ada populasi katak, ada populasi ikan, ada populasi itik, ada pokok dan sebagainya. Di mana mereka saling berinteraksi. Ada yang makan haiwan lain, ada yang mendapatkan sumber makanan lah biasanya daripada haiwan-haiwan lain. So dia berinteraksi, kita panggil dia community. Okay. Ekosistem. Ekosistem ialah bila pelbagai komuniti ni ada dalam satu habitat yang sama. Maknanya biasanya ekosistem ni lagi besar lah berbanding komuniti. Kita ambil ruang yang lagi besar. Okay. Dan di dalam ekosistem ini termasuklah komponen bukan hidup. Kalau tadi komuniti hanyalah interaksi antara benda hidup. Ekosistem ni dia ambil kira sekali benda yang bukan hidup seperti air, udara dan juga tanah. Dia termasuk dalam ekosistem. Jika ada sebarang interaksi dengan komponen bukan hidup ni pun kita akan ambil kira di dalam ekosistem. So sebab tu kita panggil ekosistem lah. Lagi besar. Okay. Keseimbangan ekosistem melibatkan benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, untuk ekosistem yang seimbang, organisma yang ada di dalam ekosistem tersebut perlulah saling bersandaran ataupun saling memerlukan antara satu sama lain untuk memastikan kemandirian spesies. Tahu tak kemandirian spesies tu apa? Okey, kemandirian spesies ni adalah proses haiwan untuk mengekalkan spesies ataupun terus hiduplah di dalam ekosistem yang dilalui. Okey. Di mana dalam ekosistem yang seimbang, organisma ataupun benda hidup yang ada di dalamnya perlulah bergantung kepada komponen bukan hidup seperti air, cahaya, udara dan juga tanah. Okey. So daripada simple seringkan ringkas benda iaitu spesies kepada satu benda yang lagi kompleks iaitu ekosistem. Okey. So interaksi yang berlaku ini dia telah menghasilkan ekosistem yang seimbang. Interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup lah. Biasanya jika tiada gangguan luar, kita akan katakan ekosistem tu akan seimbang lah. Kitaran berlaku dengan sempurna yang kita belajar sebelum ni, betul. Sumber makanan cukup dan sebagainya. Okay. Keseimbangan ekosistem. Okay.
Disebabkan di dalam dunia ini, di dalam bumi ini ada pelbagai ekosistem. Okay. Sebagai contoh, kawasan tropika dia akan menerima taburan hujan yang tinggi berbanding kawasan padang pasir, gurun. Okay. Yang kering dan panas yang melampau, manakala kawasan tundra ataupun kawasan yang berdekatan dengan kutub utara ataupun garisan Arktik, dia akan mengalami kawasan ataupun musim sejuk yang sangat panjang. Okay. So, haiwan ataupun organisma di dalam ekosistem tersebut akan hidup ataupun akan ada ciri-ciri yang sesuai untuk menyesuaikan dirinya di dalam ataupun di dalam persekitaran ekosistem tersebut lah. Ini tundra dan sebagainya. Okay. Okay, jadi tadi kamu tahu di dalam satu ekosistem akan ada interaksi. Okay, interaksi di antara organisma lah. Okay, so kali ini kita akan tengok apakah nama interaksi tersebut dan apa yang dimaksudkan dengan interaksi tersebut. Okay. So jenis interaksi yang utama di antara organisma ada 3. Yang pertama kita panggil sebagai simbiosis. Yang kedua mangsa dan pemangsa. Dan yang ketiga persaingan. So 3 interaksi ini adalah 3 interaksi utama di antara organisma. Okay. Di mana kalau kamu dapat lihat, okay, dalam simbiosis akan ada pecahan 3 lah. Iaitu mutualisme, komensalisme dan juga parasitisme. Okay. So kita akan tengoklah apa benda semua yang ada di hadapan ni lah. Okay. Simbiosis. Apa yang dimaksudkan dengan simbiosis? Simbiosis ialah interaksi di antara organisma yang berlainan spesies. Okay. Yang berlainan spesies yang mana dia hidup bersama-sama dan akan ada interaksi di antara satu sama lain. Okay. So itu secara umumnya bila 2 organisma yang berlainan berinteraksi ataupun hidup bersama, okay, contoh A perlukan B, B perlukan A dan sebagainya, kita akan panggil dia sebagai simbiosis. Okay, interaksi simbiosis. So, simbiosis akan ada 3 jenis iaitu mutualisme, komensalisme dan juga parasitisme. Okay, so kita akan tengok 3 ni apa. Okay, mutualisme. Okay, mutualisme. Okay, sebagai contoh buran. Okay, buran ni macam karang laut lah. Buran melindungi ikan badut daripada pemangsa. Dan di samping itu, di samping melindungi, dia menyediakan makanan kepadanya. Okay. Manakala, ikan badut ni pula, dia akan bantu membersihkan buran. Okay, dan dia memberi nutrien dalam bentuk sisa makanannya kepada buran tersebut. So, 2 organisma ini berinteraksi. Di mana di dalam interaksi mereka ini, kedua-duanya menerima kelebihan ataupun kedua-duanya akan mendapat manfaat. Okay, bila kedua-dua organisma ini mendapat manfaat, kita sebut interaksi tersebut sebagai mutualisme. Okay. Ikan buran dapat manfaat, ikan badut pun dapat manfaat. Okay, so bila dua-dua dapat manfaat, kita sebut dia sebagai mutualisme. Dua-dua positif. Okay. Contoh lain, lichen. Okay, alga lah. Okay, alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Okay, di mana kulat ini membekalkan air dan mineral kepada alga. Okay. Lichen tersebut. Okay. Alga pula menjalankan proses fotosintesis dan memberi makanan kepada kulat. Jadi dua-dua ada mendapat manfaat. So kita akan sebut itu sebagai interaksi mutualisme. Okay. Contoh lain. Okay, burung tiung yang bertenggek dekat kerbau tu dia akan mendapat makanan dengan cara memakan kutu pada badan kerbau. Okay, kerbau pula bebas daripada penyakit ataupun badan dia bebas daripada kutu lah. So kerbau dapat manfaat, burung tiung pun mendapat manfaat. So dua-dua mendapat manfaat, interaksinya adalah mutualisme. Boleh faham? Kita pergi kepada interaksi yang kedua, simbiosis yang kedua iaitu komensalisme. Okey. Masih lagi interaksi antara 2 organisma di mana di dalam kalangan 2 organisma tersebut hanya satu organisma sahaja yang mendapat manfaat. Okey. Manakala yang lagi satu dia tidak mendapat manfaat tapi dia juga tidak memudaratkan ataupun tidak mendapat mudarat. Dia tak berubah apa-apalah, hanya satu sahaja yang untung. So interaksi ini kita sebut sebagai komensalisme. Okey. So, komensal itu adalah organisma yang mendapat keuntungan tersebutlah. Okey, organisma yang tak dapat apa-apa tu negatif tidak, positif tidak, tu tak ada apa.
Tak ada nama lah. So, komensal tu adalah kepada organisma yang mendapat keuntungan dalam interaksi ini. Okay. Sebagai contoh, ikan remora. Okay, dia melekat pada jerung dan mendapat makanan lah daripada sepihan mangsa ikan jerung. Dia juga dapat travel jauh lah. Dia travel dengan cara menumpang badan ikan jerung. Tapi ikan jerung tak dapat apa-apa pun daripada ikan remora. Dia pun tidaklah dapat mudarat. Ataupun ikan remora ni makan jerung ke tak ada. Jadi interaksi ni kita sebut sebagai komensalisme. Lagi, semua pernah tengok kot dekat sekolah banyak ni. Okay, paku pakis langsuyar. Okay. Mana dia menumpang di celah-celah dahan untuk mendapatkan cahaya matahari. Okay. Dia tak ambil nutrien. Dia hanya menumpang untuk mendapat cahaya matahari sahaja. Okay. Yang interaksi simbiosis yang ketiga iaitu parasitisma. Okay, parasitisma. Parasitisma ini adalah interaksi yang mana dia menguntungkan satu organisma. Macam komensalisme aja, satu organisma saja untung. Tapi organisma yang lagi satu akan mengalami kerugian ataupun akan mengalami mudarat lah. So kita akan kelaskan interaksi ini sebagai parasitisme. Okay. Parasit ataupun parasit ialah organisma yang mendapat keuntungan tersebut. Okay. Perumah ialah organisma yang biasanya yang menerima mudarat lah. Kita panggil dia sebagai perumah. Okay. Contoh parasitisme, cacing pita di dalam usus manusia, di mana cacing pita akan dapat makanan dan sebagainya, tapi kita kemungkinan besar akan kekurangan nutrien ataupun dapat penyakit lah. Parasitisme. Apa lagi? Kutu yang menghisap darah manusia ataupun haiwan. Okay. So kutu akan dapatlah bekalan darah, makanan dan sebagainya, tapi kita akan mendapat penyakit lah, penyakit hilang darah dan sebagainya lah. Perumah biasanya akan mengalami mudarat. Okay. Selesai simbiosis, kita akan tengok mangsa-pemangsa. Cikgu rasa kamu pun pernah belajar ni dalam sekolah rendah. Mangsa-pemangsa, dia melibatkan organisma memakan organisma lain. Senanglah. Mangsa memakan pemangsa. Okay. Mangsa ialah organisma, silap, cikgu terbalik. Mangsa dimakan oleh pemangsa. Okay. Mangsa ialah organisma yang dimakan oleh pemangsa lah. Pemangsa ialah organisma yang memburu. Okay. Dalam gambar ni, mangsa adalah rusa, pemangsa adalah citah ataupun harimau bintang. Okay. Dan interaksi yang terakhir adalah persaingan. Okay, persaingan. Biasanya persaingan ini melibatkan pokok lah. Ada juga melibatkan haiwan, tapi biasanya dia melibatkan pokok lah. Persaingan berlaku apabila organisma dalam satu habitat, dia bersaing untuk mendapatkan keperluan asas. Sebagai contoh, cahaya. Pokok tumbuh makin tinggi sebab nak berebut cahaya. Ataupun ruang. Okay, air, makanan dan juga pasangan. Okay. So, bila organisma yang dalam satu habitat memerlukan keperluan asas yang sama, tetapi keperluan asas tersebut terhad. Dan ini akan menyebabkan berlakunya interaksi persaingan. Okay. Terma ini mungkin terma baru yang kamu akan dengar lah, iaitu kawalan biologi. Kawalan biologi. Kawalan biologi ni adalah kaedah menggunakan organisma ataupun benda hidup. Okay, sama ada pemangsa semula jadi, parasit, patogen dan sebagainya. Untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di dalam sesuatu kawasan. Kita tak guna racun dan sebagainya, kita menggunakan organisma lain lah. Okay, kawalan biologi. Contoh kawalan biologi adalah burung hantu yang dipelihara di ladang kelapa sawit lah. Untuk apa? Untuk memburu tikus. Tikus boleh merosakkan tanaman, jadi kita pun membela burung hantu. Okay. Contoh lain lagi. Ada bakteria iaitu Bacillus thuringiensis, yang mana bakteria ini digunakan untuk mengawal serangga perosak itu kumbang tanduk di ladang kelapa sawit. Okay. Contoh lain, ikan gapi. Siapa yang suka ikan gapi? Ikan gapi pemangsa kepada jentik-jentik di dalam kolam. Dia akan makan jentik-jentik, so nyamuk tak sempat hidup lah. Okay, kawalan biologi lain adalah itik yang diternak di sawah padi untuk makan perosak seperti siput lah. Siput yang makan padi ni biasanya akan dimakan oleh itik. So kita tak perlu nak sembur-sembur racun, kita hanya perlu bela itik sahaja. Contoh lain adalah ladybird, kumbang kura-kura yang makan aphid. Aphid ni adalah satu organisma yang suka merosakkan tanaman dengan cara menyedut air ataupun nutrien daripada batang pokok ataupun bawah daun lah. Okay. Kumbang kura-kura boleh makan aphid.
Contoh lagi. So, kenapa kawalan biologi? Kawalan biologi ni lebih mesra alam kerana kita tak gunakan bahan kimia lah, kita tak gunakan racun dan sebagainya. Dan kaedah ni dia lagi murah, dia tak jejaskan kesihatan kan. Contoh kita beli itik, tak ada jejaskan kesihatan dan sebagainya lah. Okay. Tetapi cara ni dia akan makan masa lah. Dia taklah selaju kita gunakan racun. Okay. Dan juga kalau terlebih banyak kita gunakan haiwan pemangsa ni terlampau banyak, dan akhirnya dia melibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Kadang-kadang kita akan memperkenalkan spesies baru ke dalam ekosistem tersebut lah. So dia mungkin akan mengganggu keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut. Okay. Okay, masih ingat lagi populasi? Okay, populasi. So faktor yang mempengaruhi saiz populasi ialah biasanya populasi ni dia akan berubah bila ada serangan penyakit, bila kehadiran pemangsa baru ataupun pemangsa makin ramai, sumber makanan yang tak cukup sebagai contoh, ataupun perubahan cahaya lah, atau perubahan cuaca. Okay. So tak sempat beradaptasi dan akhirnya mengurangkan saiz populasi. Okay. Serangan penyakit. Populasi haiwan dan tumbuhan boleh menurun bila tiba-tiba datang wabak penyakit dalam sesuatu kawasan. Contohnya sesama burung, yang mana dia akan mematikan banyak haiwan ternakan, betul. Belalang, wabak tu datang, dia memusnahkan semua tanaman. Kan? Okay, mozek tembakau, di mana semua tembakau akan musnah lah. Okay. Okay, pemangsa. Bila saiz pemangsa banyak ataupun lebih banyak daripada saiz mangsa lah, so dia akan berkurangan lah sebab pemangsa banyak untuk memburu mereka. So saiz populasi mangsa ni biasanya akan berkurang lah. Contoh singa, bila singa banyak, kuda belang akan sikit lah di savana sana. Okay. Sumber makanan. Okay. Jika sumber makanan ni semakin berkurang, okay, dan jika organisma tersebut tidak boleh beradaptasi dengan sumber makanan lain, dia hanya, contoh sebagai panda, panda mesti bergantung kepada pokok buluh. Jika penolakan hutan ataupun pokok buluh makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. So akhirnya menyebabkan panda tu pupuslah. Okay. Tetapi ada juga haiwan populasinya akan bertambah. Sebagai contoh burung gagak. Di mana dekat Malaysia ni, bila sistem makanan terlalu banyak, kita makan tak habis, buang dalam tong sampah, buang merata dan sebagainya, gagak akan datang untuk mencari makanan ataupun nutrien daripada sistem makanan tersebut. So menyebabkan populasi gagak di kawasan tersebut boleh meningkat. Okay. So perubahan populasi ni bukan sahaja berkurangan, perubahan populasi juga boleh jadi meningkat. Perubahan cuaca. Kemarau yang panjang macam sekarang ni, yang kita mengalami panas yang melampau lah, El Nino. So dia boleh menyebabkan tanah ni kering dengan keadaan yang tak pernah kering macam ni sebelum ni. So ada beberapa organisma yang tak boleh beradaptasi dan akhirnya akan matilah. Okay. Perubahan dalam ekosistem seperti kekurangan bekalan air, so menyebabkan ada beberapa haiwan dia akan migrate ataupun dia akan berpindah daripada kawasan lain, daripada satu kawasan ke kawasan yang lain lah. Jadi dia boleh menyebabkan saiz populasi menurun atau meningkatlah dalam masa yang sama. So contoh dia berpindah daripada A ke B. So populasi haiwan A, populasi haiwan ini di kawasan A akan berkuranglah kerana apa? Semua berpindah kepada kawasan B. So dekat kawasan B akan menjadi pertambahan populasi yang mendadak lah. So dia boleh mengganggu keseimbangan, meningkatkan persaingan dan sebagainya lah. Okay, sebagai contoh padi, kan? Kawasan tu biasanya hujan, tiba-tiba dilanda kemarau yang panjang. So padi pun tak boleh dihasilkan dengan jumlah yang sama. Okay? So dia berkurang, populasi padi berkurang. Bila populasi padi berkurang, dia akan menjejaskan banyak benda. Okay? Siratan makanan, rantai makanan. So kita dah belajar siratan makanan dan rantai makanan sebelum ni. So kita akan dapat tengok efek tu dia akan bertimpa-timpa lah bila pengeluar kurang, pengguna pertama kurang, pengguna kedua kurang dan sebagainya. So akan menjejaskan keseimbangan ekosistem. Okay.
Kini samalah sebagai contoh, bila beluncas banyak dekat satu kawasan, dia boleh menyebabkan populasi tumbuhan menurun lah. Okay. Belalang jutaan ni semua contoh ni. Di mana belalang jutaan ni dia memusnahkan tanaman. So ladang jagung besar ni 800 hektar telah musnah dalam masa beberapa jam sahaja. So dia akan memberi impact lah kepada keseimbangan ekosistem. Okay. So habis 2.3. Okay, cikgu harap semua faham tentang interaksi di antara organisma. Kita bermula dengan apa maksud habitat dan kita telah kenal tiga interaksi yang utama, iaitu simbiosis, mangsa-pemangsa dan juga persaingan. Lepas tu kita tengoklah apa yang mempengaruhi saiz populasi dan contoh-contohnya. Okay, cikgu harap semua boleh faham. Kita jumpa dalam kelas seterusnya untuk subtopik 2.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.